Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semati Tuan Kursi, Tuan Imam, semati tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita dalam kitab Risalah Tauhid, yaitu kenaan dengan Tauhid yang ke-11 dalil sama', yang ke-12 dalil basar, dan yang ke-13 dalil kalam. Jadi sama', basar, kalam. Jadi mana 12, 11, 12, 13. Ketika mana kita mula itu dah wujud kan? Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudra irada ilmun hayyun sama' Nabi. Sudah bahasa kalam. Yang ke-11 dalil sama' dan juga basar dan juga dalil kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu makna dia dalil akli dulu, akal. Sekiranya Allah ataupun Tuhan tiada bersifat dengan sifat yang tiga itu, yaitu sama', basar, kalam, niscaya lazim bersifat dengan lawannya. Makna dia apa? Naqsun, kekurangan. Makna dia kalau tiada bersifat dengan sama', basar dan kalam, maka melazimi bersifat dengan lawannya, yaitu kekurangan. Naqsun, yaitu maka kekurangan bagi Tuhan itu mustahil. Sebab Tuhan itu kamal, yaitu bersifat sempurna. Kekurangan itu ialah sifat makhluk. Karena yang berkehendak kepada yang menyempurnakan kekurangan itu melazimkan ia baru. Ketika mana ia kurang ataupun tidak sempurna, maka berkehendak kepada yang menyempurnakan akan dia. Jadi sesiapa yang berkehendak menyempurnakan akan dia, makna dia baru. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat naqsun. Ya. Sebab makhluk dia berhajat kepada khaliq. Khaliq tiada berhajat kepada makhluk. Jadi kekurangan mana apa? Maka mustahil. Karena yang berkehendak kepada yang menyempurnakan akan kekurangan itu melazimkan ia baru. Ini disebut dengan apa? Akli. Yang berkehendak pula kepada yang membaharukan dia, maka iaitu mustahil. Kalau ketika mana yang berkehendak pula kepada yang membaharukan akan dia, iaitu mustahil. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala qadim. Maka sabitlah Tuhan itu bersifat sama', basar dan kalam. Itu akli dia. Adapun pasal apa dihimpunkan tiga-tiga tu kan? Selepas kita mengkaji dalil akal, dalil secara akalnya, sama', basar dan kalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal apa dihimpunkan sifat yang tiga itu? Satu dalil. Karena
bersuatu lazimnya tatkala ternafi sifat itu melazimkan bersifat kekurangan pada Tuhan. Maknanya apa? Satu saja dinafikan daripada tiga sifat itu, maka melazimi sifat kekurangan. Sebab itu dihimpunkan sama basar dan kalam. Satu saja ternafi, basar ternafi, dua sabit, maka kurang, naksun. Lepas tu pula, ketika mana kita kaji dah dalil akal dia, iaitu dalil naqli pula, kita kaji kenaan dengan dalil naqli, iaitu nas Al-Quran. Nas dia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Toha, innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun, saudara dia Harun, innani ma'akuma, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada keduanya, jangan takut. Kata Allah, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama, menyokong. Makna dia apa? Memberikan izin, menolong. Itu makna dia. Ma'akuma. Asma' wa ara. Aku melihat, dan kata Allah, aku mendengar dan melihat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar apa yang diperkatakan oleh hamba-Nya, sama ada bersuara ataupun tidak bersuara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa perbuatan hamba-Nya. Hamba yang berbuat zahir ataupun secara khafi, tersembunyi, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Karim, memberikan dalil naqli, innani ma'akuma asma' wa ara, makna dia apa? Aku dengar dan aku lihat, kata Allah. Maka dalil naqli sifat basar iaitu wallahu basirun bima ta'malun. Allahu basirun, Allah Subhanahu wa ta'ala basir, Maha melihat, bima ta'malun, apa yang kamu buat. Jadi apa yang kita buat ni, apa yang kita kerjakan, Allah tahu. Allah melihat, walaupun kita buat tu tempat gelap, walaupun kita buat tu manusia tak tahu, tapi Allah tahu. Sebab itulah ketika mana kita meyakini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sama, basar dan kalam, ketika mana kita meyakini Allah basar, basirun bima ta'malun, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak manapun kita berada. Sama ada kita di tempat yang terang, di tempat yang ramai orang, ataupun tempat yang tak ada orang, ataupun tempat gelap, kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab terang, gelap, ramai, nisbah kepada kita saja. Kepada Allah sama saja, kan? Sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada berkesan pendengaran Allah disebabkan jauh ataupun dekat, dan juga penglihatan Allah tiada kesan dia, sama ada masuk gelap ke ataupun terang. Yang berkesan tu kita, kan? Gelap tak nampak dah, jauh juga tak nampak, kan? Dekat sangat pun tak nampak. Itu kita. Pasal apa? Kita ni baru, kita ni makhluk, dan kita ni berubah, kan? Berubah. Dan dalil naqli bagi sifat kalam iaitu wa kallama Allah Musa taklima. Wa kallama Allah Musa, makna dia apa? Dan bercakap-cakap. Kallama Allah taklim, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata-kata, bercakap-cakap. Dengan Musa cakap yang sempurna, takliman, iaitu dengan cakap yang sempurna. Yang ni adapun dalil sifat maknawiyah. Adapun dalil sifat maknawiyah, itu sifat maknawi. Ini maknawiyah pula. Mula daripada lepas kalam tu, qadiran, muridan, aliman, hayyan, kan? Basama, basar, kalam, beda 14. Masuk maknawiyah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi adapun sifat, dalil sifat maknawiyah,
Yang tujuh daripada kaunuhu qadiran. Dan kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Subhanahu wa taala ada apa? Qadiran, berkuasa. Sehingga kaunuhu mutakalliman hingga habis ya? Hingga habis tujuh. Dan daripada kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi yang baki tu ma'nawiyah yang ketujuh tu, yaitu ialah dalil sifat ma'ani yang tujuh. Dia sama juga dalil sifat ma'ani yang tujuh, daripada qudrah hinggalah iradah, kan, ilmu, haya, sahayun, sama', basar, kalam. Sama tu, kan, dalil dia sama. Sehinggalah kalam sama juga. Maka dalil sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala lawan 20 sifat itu zahir dan terang. Karena segala lawan yang wajib 20 sifat itu, maka semua sifat kekurangan. Maka kekurangan itu mustahil pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalil sifat harus Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mungkin atau mentiadakan itu. Yaitu jadi maknanya apa? Harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang mungkin atau mentiadakan. Harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang mungkin ataupun mentiadakan. Yaitu jikalau wajib atas Allah Ta'ala memperbuat sesuatu daripada mungkin pada akal atau mustahil pada akal, niscaya bertukar mungkin itu jadi wajib atau mustahil yang demikian itu tiada diterima oleh akal. Kenapa? Hakikat mungkin itu barang yang sah, adanya dan tiadanya. Sebab itulah ketika mana disifatkan kepada Allah wajib memperbuatkan sesuatu, maka makna dia wajib itu tergagah, makna dia diperintah, dipaksa, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab apa? Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendiri, yang tiada yang memaksa, tiada yang menolongnya. Dan dalil naqliyah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil naqliyah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqakum, menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan menciptakan segala perbuatan kamu. Yang ini jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu, menjadikan yang mungkin ataupun tiada menciptakan akannya. Kan? Jadi harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dengan kun fayakun Allah, dengan iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah qudrah dan iradah, maka Allah berkehendak menciptakan sesuatu, maka jadilah dia, kan? Tanpa sebab dan tanpa ilat, tanpa sebab. Kan? Jadi bahagian sifat 20. Adapun sifat 20 yang wajib bagi Tuhan itu terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini dikategorikan sebagai subutiyah. Sifat subutiyah yang ditetapkan sahaja, tidak termasuk dalam golongan ada dan golongan tiada. Dia tidak termasuk sifat subutiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat subutiyah ni wujud dah, wujud satu tu kan. Yang kedua, sifat salbiyah, dinamakan juga sifat adamiyah. Sebab apa? Sebab dengan adanya ia ternafi lawannya. Tapi masalah salbiyah, atau sebut salbiyah pasal apa? Adamiyah. Dengan adanya dia maka ternafi lawannya. Sebab sebut sifat apa? Salbiyah. Yang kedua, sifat ma'ani, dinamakan juga sifat wujudiyah. Dinamakan sifat wujudiyah. Sifat ma'ani ini sifat wujud, sifat wujudiyah, sifat wujud yang terbangsa kepada ada, yang terbangsa kepada ada.
Kemudian sifat ma'nawiyah dinamakan juga sifat haliyah, keadaan. Hal, tetap keadaan. Kan? Yang terbangsa kepada keadaan sama seperti yang pertama. Yang terbangsa kepada keadaan sama seperti pertama tadi. Tidak dinisbahkan kepada ada ke tiada, tidak. Sebab hal keadaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka sentiasa apa? Kalam. Sentiasa apa? Allah Subhanahu wa taala qidam, baqa, mukhalafatul hadisi. Ada sentiasa kan? Baqa Allah Subhanahu wa taala, al-haya, sama' kan? Sentiasa. Maka tiada hilang dan tiada tambah dan kurang. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala sebut dengan ma'nawiyah, sentiasa. Kan? Masuk kita pertama. Jadi bahagian pertama tadi iaitu bahagian sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah makna sifat nafsiyah ataupun sifat subutiyah. Sifat subutiyah. Ini kita perlahan saja kan. Mula kita masuk kepada sifat subutiyah ataupun sifat nafsiyah. Adapun makna sifat nafsiyah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada zat. Kepada zat. Betul kata apa? Zat wajibul wujud. Kan? Betul kata apa? Allah nama kepada apa? Nama kepada zat wajibul wujud. Kan? Jadi iaitu sifat wujud Allah Ta'ala tiada menunjuk kepada makna yang lain lebih daripada berdirinya pada zat. Berdirinya pada zat, maka wujud itulah yang dikatakan nafsiyah. Wujud itulah yang dikatakan nafsiyah bagi zat Allah Ta'ala. Wujud itulah dikatakan apa? Nafsiyah bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni apa makna dia? Sifat yang tetap bagi zat. Sifat yang tetap bagi zat itu wujud. Kan? Sifat yang tetap bagi zat selagi ada zat dengan tiada sesuatu, karena karena pun maka sebab wujud itu dinamakan sifat nafsiyah, karena sebenar-benar wujud itu menunjuk kepada diri zat sahaja, tiada yang lain. Sebab itulah yang sebenar-benar wujud itu menunjukkan kepada sifat zat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kepada yang lain. Makhluk disebabkan dengan adam, bukan wujud. Makhluk ni adam, kita ni tiada. Masya-Allah kan. Jadi ketika mana kita mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat wajib wujud iaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala wajibul wujud, maka mana apa? Dengan zat yang sahaja yang dinisbatkan wujud, tiada dengan yang lainnya. Selain daripadanya, maka itu dikatakan adam ataupun fana. Itulah makhluk. Jadi dinamakan nafsiyah kenapa? Sebenar-benar wujud. Sebenar-benar wujud. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itulah kita kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala nama kepada zat wajibul wujud, dan dialah sebenar-benar wujud. Ketika mana kita zikir pun, kita zikir nafi isbat, la ilaha illallah, tiada yang wujud ataupun tiada yang Tuhan yang ada lah, kan? Melainkan nanti sabitkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah apa? Yang wujud yang sebenar itu ialah Allah. Selain daripadanya semua tak ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'bud illahu. Tiada yang disembah, tiada yang diagungkan, tiada yang dibesarkan, tiada yang diagungkan, yang dipuji melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala wajibul wujud. Jadi ketika mana kita ibadah, Allahu Akbar, makna dia apa? Ketika mana kita dah takbir, maka tiada dah satu apapun hal yang penting dah. Dunia ni kira tiada.
Yang ada apa? Yang ada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan jadi ketika mana kita merasai, kan? Sebab itulah ketika mana Nabi ditanya oleh Jibril berkenaan ihsan. Dia kata apa? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sebab apa? Sebab dengan kehadiran, dengan hadirnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang lainnya akan fana. Yang lainnya tiada. Kan? Sebab itulah kita kena hadirkan Allah dalam hati kita. Sama ada semayang ke tak semayang, kita hadirkan, kan? Dalam semayang apa tak semayang? Sebab kita kata Allah Akbar, maka hadirkanlah hati kita. Ketika mana kita kata Allahu Akbar, kan? Jangan kita mulut kata Allahu Akbar, hati kita pergi merata, kan? Dalam semayang. Sebab kita perlu berubah lah, kan? Ini tahun 2024 dah, kan? 2024 kita perlu belajar bagaimana tahsinul ibadah, kita baiki ibadah kita baiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita pun sama juga, kan? Macam kita contoh dia ketika mana kita sebelum ni, kan, kita semayang duduk dekat apa nama, kita tidak berebut sop pertama. Jadi lah ni kita berubah, dan kalau boleh semayang qabliyah tu duduk terus di sop pertama. Berubah benda kecil ya, kan? Tak banyak pun tapi perubahan ada. Jangan sebelum ni kita main qabliyah duduk kat belakang, sama juga sebelum duduk dekat, kan? Terutama subuh. Kan, subuh ni qabliyah terus sop pertama. Jadi imam tak perlu tunggu dah. Sop kan. Dah cantik sop dah. Itu perlu perubahan tu. Walaupun memanglah tak banyak sangat perubahan, tapi Allah mengetahui niat kita. Sebab niat kita apa? Nak berubah, nak berebut keafdalan ataupun kelebihan sop yang pertama. Kan? Sebab Nabi kata apa? Kalaulah orang yang beriman tahu kelebihan sop yang pertama, niscaya mereka akan berebut, mestilah kena undi, dan siapa duduk ke sop pertama. Insya-Allah, ya. Tuan-tuan rahmatullah. Jadi balik kita kepada kajian kita tadi. Nama kepada iaitu sifat nafsiah tadi. Zat menunjuk kepada apa? Diri zat sahaja. Tiada lain dan tiada boleh dipisahkan sifat wujud itu daripada zat. Tak boleh pisah. Sifat wujud tu tak boleh pisah daripada zat. Pasal apa? Sebab yang sebenar wujud itu ialah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab wujud tu disebahkan kepada Allah, ya? Tak boleh disebah kepada lain. Wujud tu disebahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebab tu tak boleh pisah. Tak sama dengan wujud kita. Wujud kita, ya? Kan? Wujud kita ada masa kita fana. Kita wujudlah ni, lepas tu tak ada, kan? Itu wujud kita, wujud apa nama? Wujud sementara, ya. Kan? Jadi wujud itu yang sebenar apa? Allah SWT. Sebab itulah ketika mana orang mati apa? Al-Baqa. Allah Baqa itu apa? Yang kekal itu Allah saja. Semua kita akan mati. Kan? Jadi yang sebenar wujud ni Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tiada lain dan tiada boleh dipisahkan sifat wujud dan daripada zatnya. Pasal apa? Memang tak boleh pun. Sebab sifat wujud itu sendiri apa? Wujud itu sendiri yang boleh disebutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kan? Bagaimana sifat-sifat yang lain? Maka hakikatnya sifat nafsah itu iaitu hal yang wajib bagi zat. Hal yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wujud. Selagi ada zat tidak dikarenakan dengan sesuatu karena pun. Mana zat itu tiada disebabkan dengan sebab apapun. Tiada dikarenakan dengan sesuatu apapun. Ia mawujud pada zihnin, pada pikiran. Mawujud pada zihnin, pikiran, tetapi tidak wujud pada kharij, pada luar pikiran. Sebab wujud pada luar pikiran ini ialah makhluk, kan? Makhluk. Sebab itulah ketika mana kumpulan mujassimah, kan? Dia mentasawurkan, menzahirkan, mengeluarkan, dia memikirkan bagaimana Tuhan. Kemudian dia baca Quran, dia nampak wajah, dia tengok situ ada tangan, maka dia
dimaknakan, disabitkan dengan makna Tuhan, tangan tu seperti mana yang dimaknai oleh zihnin dan dikeluarkan, ditasawurkan, digambarkan Tuhan tu mana apa? Tangan-tangan lah. Seperti mana dipahami. Maka dipahami tangan seperti mana tangan biasa. Maka di mujassimah, maka dijisimkan tajsim. Maka ketika itu dah salah dah. Salah dah. Kan? Sebab tiada pada kharis. Ketika mana pada kharis, pada luar, mana ada alam. Pada alam, pada apa? Alam kita ni adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita tahu sebelum ni, mana apa? Allah Subhanahu Wa Taala tiada pada yang dalam baharu, dan juga baharu tiada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ni baru. Alam ni baru. Masa, zaman baru. Jihad, arah ni baru. Allah yang menciptakannya. Maka tiada dia pada dalam tu. Dan juga baharu ni tiada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini sebelum ni lah kita kaji dah. Kan? Sebab itulah kata tadi, kan, sifat wujudiyah. Jadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat apa? Pertama tadi sifat nafsiyah, iaitu wujud. Kan? Wujud. Jadi ketika mana kita memahami makna wujud Allah Subhanahu Wa Taala, wujud Allah Subhanahu Wa Taala makna dia apa? Tiada yang sah ataupun tidak boleh disabitkan wujud melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya. Sifat salbiah pula. Sifat salbiah ni ataupun sifat adamiyah nama dia. Makna dia apa? Dengan adanya dia, dengan adanya sifat ni ternafi lawannya. Salbiah, mentiadakan. Apa salbiah? Mentiadakan. Dengan adanya dia, maka ternafilah lawannya. Adalah makna sifat salbiah. Jadi kita pahami dulu dengan makna mudah. Salbiah ni apa? Adanya sifat ni, yang 5 ni ternafi lawannya. Ataupun salbiah itu makna mentiadakan. Jadi kalau kita memahami satu pahaman macam tu, sekali lagi ketika kita syarah mudah kita faham. Kan? Adalah makna sifat salbiah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada menafikan atau menindakkan. Makna salbiah ni apa? Menafikan dan menindakkan. Sifatnya 5. Qidam, maka ternafi lawannya, iaitu permulaan. Kan? Qidam, kalau kita kata sifat Allah itu qidam, ternafilah lawannya, iaitu ada permulaan. Yang ada permulaan itu apa? Makhluk. Kita, makhluk. Dunia ni, alam ni ada permulaannya, iaitu makhluk. Kan? Jadi ketika mana kita tengok sifat qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, dan qiyamuhu ta'ala binafsi, dan wahdaniyah, maka sebab dinamakan sifat salbiah. Kenapa? Dengan 5 sifat itulah yang menolak dan menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Dengan sifat yang 5 ni, maka ternafilah sifat yang lawan daripada 5 itu. Kan? Sebab itu sebutkan salbiah. Kan? Jadi ternafilah Allah dengan bersifat dengan lawannya, dan segala sifat kekurangan. Segala sifat kekurangan itu ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ternafi atasnya, seperti contoh di bawah ini. Maknanya apa? Kita katakan yang pertama qidam. Jadi kalau kita qidam, maknanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala mula dari sifat qidam itu dia. Kan? Maknanya apa? Ternafilah sifat permulaan. Tiada permulaan bagi zat Tuhan. Tiada permulaan. Wal awwal wal akhir, zahir wal batin. Kemudian yang kedua, kita jalan tu sampai ke 5 tu. Al-baqa, menafikan sifat kesudahan. Baqa, tetap, kekal. Maknanya apa? Menafikan sifat kesudahan. Kesudahan ni maknanya bahasa kita mati ya. Kesudahan kita mati. Dah habis dah, sudah habis. Mana habis mati. Maknanya apa? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sifat baqa, maka menafikan sifat. Maknanya apa? Menafikan kesudahan. Sebab kesudahan itu ada pada makhluk, tiada pada Tuhan. Mustahil ada pada Tuhan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bersifat baqa.
Jadi yang ketiga, mukhalafatul hawadisi, bersalahan Allah SWT dengan yang baru, dengan baru. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan baru dan bersalahan Allah dengan baru. Jadi ketika mana yang baru ataupun menyerupai yang baru, mendakwa, dia kata dia Tuhan, itu bohong. Yang baru contoh, orang mendakwa Tuhan, contoh dia dakwa Tuhan, dia apa nama batu, lembu, hantu kan, kayu ke apa, atau manusia ke, dia kata dia Tuhan. Kan? Walhal dia baru. Dia apa? Mukhalafatuhu bil hawadisi. Sebab Tuhan ni dia tak sama dengan yang baru. Batu, ada batu sama dengan dia. Kalau manusia mendakwa dia Tuhan, contoh Dajjal akhir zaman ni, dia kata dia Tuhan, sama dengan dia manusia. Kan? Beza dia buta. Kan? Ada juga orang yang buta satu mata. Kan? Maknanya apa? Sama. Dan maknanya apa? Kalau sama dengan dia, kalau ada sama dengan dia, bukan Tuhan. Sebab apa? Bersalahan dengan yang baru. Ini kita dah bincang sebelum ni dah, kan? Soalan sebelum ni. Jadi mukhalafatul hadisi, menafikan sifat bersamaan dengan makhluk, bersamaan dengan yang baru, sama dengan baru. Kalau kayu disembah, ada kayu sama dengan dia juga. Kalau dia menyembah lembu, banyak lembu-lembunya. Kan? Maknanya apa? Sama. Al-mumasalah sama. Mana dia apa? Kan Tuhan itu. Kan Tuhan. Cahaya, main cahaya. Dia kata masa Hasan Basri, kan? Ketika mana Syekh Hasan Basri, apa nama? Dia semayang, lepas tu datang cahaya. Kan main tahajud. Dia kata saya rabbuk. Saya ni Tuhan kamu. Kan? Cahaya main. Dia kata saya Tuhan kamu. Wahai sahabat Basri, jangan kamu semayang dah. Kata saya, kamu tak payah semayang dah. Sebab apa? Sebab dah banyak amal. Kan? Nasib baik Hasan Basri yang datang kepada dia ni, apa dia? Sila orang. Kan? Kalau kita pakai ikut dia, kan? Ni orang alim. Jadi dia ambil kasut dia lempak. Dia lempak cahaya tu. Dia kata apa? Pergi kamu wahai iblis. Semayang azan. InsyaAllah. Sila azan. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول
Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung sekali lagi sebab kita ada tahlil ringkas, insyaAllah. Jadi ketika mana Hasan Basri datang oleh cahaya, kan? Jadi dia tahu sebab inilah kita mengaji sifat 20, kan? Mengaji ilmu tauhid, dia tahu sebab mukhalafatuhu lil hawadis. Kan tu cahaya tu kan makhluk. Kan? Mustahil. Maknanya apa? Bukan Tuhan kan? Makna dia apa? Ketika mana dia halau, dia ambil kasut dia lempar. Dia kata pergi kamu hai iblis. Sebab mestilah iblis itu. Kan? Jadi maknanya apa? Mukhalafatu lil hawadisi, menafikan bersamaan dengan Allah SWT segala yang baru. Yang keempat, qiyamuhu ta'ala bi nafsi, menafikan Allah SWT berhajat kepada yang lain. Qiyamuhu ta'ala bi nafsi, sebab berdiri dengan sendirinya. Maka ternafilah berhajat ihtiyaj ila ghair. Maka ternafilah berhajat dengan yang lain. Yang berhajat dengan yang lainnya itu kita manusia, makhluk. Kemudian yang kelima, wahdaniyah, menafikan berbilang-bilang Allah Subhanahu wa taala Esa wahdaniyah. Maka menafikan berbilang-bilang. Jadi tuan-tuan rahmatullah, bila disebut dengan sifat salbiyah, mudah kita mengatakannya ataupun mengingatnya. Apa makna salbiyah? Makna dia sifat yang menafikan lawannya. Cukup itu ya. Apa makna salbiyah? Sifat adamiyah ataupun sifat yang menafikan lawannya. Adanya ia, maka ternafilah lawannya. Itu disebut dengan salbiyah. Ya. Jadi maka hakikat salbiyah itu yaitu ibarah daripada menolakkan dan menafikan perkara yang tiada layak atas Allah. Jadi menafikan perkara yang tiada layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah yang menafikan perkara yang tiada layak atas Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mengenal sifat Allah. Orang yang tak mengetahui sifat Allah, mai mana dia tahu? Kan? Dia tak tahu sifat ni layak atau tak layak. Kan? Jadi ketika mana kita mengenal sifat Allah dan mengkaji dan mukhalafatu lil hawadisi, makna dia apa? Kita tahu dah. Makna dia apa? Bersalah-salahan Allah Subhanahu wa taala dengan yang baru. Tiada yang sama dengan Tuhan. Tiada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sama, makna bukan Tuhan itu. Kalau ada yang mendakwa, diri dia dakwa dia kata dia Tuhan. Kan? Kemudian ada juga sama dengan dia. Makna dia apa? Bukan Tuhan, kan? Jadi sifat-sifat itu tiada mawujud pada kharis dan tiada mawujud pada zihni. Dan dari itu dinamakan sifat adamiyah, sebuah sifat adamiyah, tetapi tidak dihukumkan nafi. Nah, tengok. Tiada dihukumkan dengan nafi. Kenapa? Antara nafi dengan adam itu berbeza. Antara nafi dengan adam itu berbeza. Kan? Sebab apa? Tengok. Sebab iaitu tiap nafi dihukumkan adam. Tiap nafi, ketika mana kita kata la ilaha illallah, kita kata apa? La ilaha illallah. Kita nafikan, kan? Tuhan-Tuhan yang mendakwa diri Tuhan, kan? Kita nafikan. Kita sabitkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ketika mana kita menafikan dan nafi, tetapi tidak dihukumkan nafi, kan? Tidak. Adam tadi tiada dihukumkan nafi. Sebab ada yang menuhankan selain daripada Allah. Kan? Ada yang membuat Tuhan-Tuhan ramai. Ada yang buat Tuhan dia kayu ke lembu ke hantu ke jin dengan rancang Tuhan dia. Kan? Walhal tiada kan? Tiada. Tak ada Tuhan. Dan orang yang dituhankan itu tiada berkuasa pun. Kan? Tiada berkuasa. Dan nabi-nabi terdahulu, para rasul terdahulu apa? Cabaran mereka berdepan dengan apa? Berdepan dengan geng-geng yang penyembah benda-benda ataupun kayu hantu-hantu. Kan? Padahal apa? Tiada mendatangkan manfaat dan mudarat pun. Tapi mereka wujudkan. Kan? Jadi tiap-tiap nafi dihukumkan Adam. Maka tidak tiap-tiap Adam itu dihukumkan nafi seperti sifat salbiah. Kan? Tapi tiap-tiap Adam tu mana apa? Tiap-tiap yang Adam tu kan dihukumkan nafi seperti sifat salbiah, maka ia Adam. Sifat salbiah Adam, tetapi tiada nafi. Tiada nafi, maka yang telah Adam itu am dan nafi itu khas.
Adam tu am dan nafi itu ialah khas. Mana Adam tu tiada, tak ada. Kan? Tapi adakah benda tiada tu dinafikan? Kan? Itu apa? Am pada Adam tu iaitu am dan nafi itu khas. InsyaAllah kita kaji ni pada pertemuan akan datang, sebab selalunya kalau kita mula-mula ni kita masih lagi mudah kita nak kita nak fahami. Tapi kalau dah last macam ni dia susah dah kan. Sebab itulah fokus kita ni kan. Kita fokus 40 minit ya. Kan? Lepas pada tu ada dah. Macam tu. Sebab itulah pengajian pun kan kat mana pun kan dia fokus sampai 40 minit ya. Lepas tu dah tak tahu dah pergi mana lah kan. Jadi insya-Allah kita akan buat tahlil ringkas insya-Allah. Ada ni semua nama Allah. Nama Allah. Sebab saya ada satu masjid